Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawa anda semua melihat pengurusan ketibaan para jemaah haji di Arab Saudi ataupun Tanah Suci. Baiklah, yang pertama di terminal lapangan terbang Madinah, iaitu bagi penerbangan terus para jemaah daripada Kuala Lumpur ke Madinah. Seterusnya, yang kedua ialah di terminal lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz, Jeddah, iaitu bagi penerbangan terus Kuala Lumpur ke Jeddah. Para jemaah dikenaki beratur ketika turun pesawat dan naik ke bas airport ke Dewan Ketibaan. Para jemaah juga berkumpul di Dewan Ketibaan dan diberi penerangan pada jemaah haji oleh petugas-petugas haji. Dan para jemaah disarankan untuk memberi sepenuh perhatian. Dan para jemaah dikenaki memegang pasport dan buku rekod perawatan. Seterusnya, mereka beratur masuk ke ruang immigration dan pemeriksaan pasport dan pengesanan cop jari dan pemeriksaan buku rekod perawatan, dan bagasi-bagasi mereka akan di X-ray untuk melihat apa yang terkandung di dalam bagasi tersebut. Pasport para jemaah juga diserah dan mereka naik bas yang diperuntukkan untuk ke penginapan mengikut stiker masing-masing. Yang kedua, pengurusan penginapan mereka. Ada dua penginapan, iaitu hotel. Yang pertama, hotel di Madinah, dan yang kedua, maktab di Mekah. Para jemaah haji akan turun dari bas di bahagian penginapan setelah mendapat taklimat ringkas dari petugas-petugas haji. Dan bagasi-bagasi besar akan diturunkan oleh pekerja hotel dan dihantar ke bilik penginapan mereka, manakala beg sandang mereka dibawa sendiri oleh para jemaah haji. Para petugas perlu memastikan jemaah haji memasuki bangunan penginapan yang diperuntukkan dengan melihat stiker bilik yang dilekatkan di belakang lencana pengenalan haji atau pada beg sandang. Mereka perlu memastikan nama jemaah haji ada dalam senarai penghuni bilik yang ditampal di hadapan pintu bilik. Bilik penginapan lelaki dan wanita diasingkan sekiranya mengikut jemaah daripada tabung haji Malaysia. Jemaah haji dinasihatkan berehat di hotel ataupun maktab masing-masing sebelum mengerjakan ibadah di Tanah Suci, sama ada di Masjid Nabawi, iaitu di Madinah, ataupun Masjidil Haram, iaitu di Mekah. Para jemaah dinasihatkan untuk ingat nama hotel, bangunan penginapan dan nombor bilik bagi mengelakkan sesat ketika balik daripada masjid. Para jemaah haji dinasihatkan untuk membaca maklumat yang disediakan dan dipamerkan oleh petugas-petugas haji di penginapan ataupun hotel ataupun maktab masing-masing berkenaan pelbagai urusan seperti taklimat, ceramah, ziarah,
urusan ibadah dan sebagainya. Ketiga, saya akan bawa anda semua melihat bagaimana pengurusan sajian makanan. Makanan untuk jemaah haji akan diagihkan mengikut pakej haji yang diambil, sama ada melalui muassasah ataupun pakej haji. Pengagihan sajian makanan secara bungkusan iaitu mengikut kadar sebungkus sorang je bagi muassasah ataupun buffet bagi yang mengambil pakej haji. Waktu edaran ataupun sajian makanan disediakan pada waktu tengah hari dan juga malam. Jemaah haji diminta supaya sentiasa bersabar semasa mendapatkan makanan dan mengikut arahan anggota petugas. Para jemaah haji diminta menjaga kebersihan. Sisa-sisa makanan mereka hendaklah dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan. Yang keempat, saya akan bawa anda semua melihat bagaimana pengurusan petugas-petugas haji bagi setiap maktab. Setiap maktab ataupun zon penginapan jemaah Haji Malaysia akan ditadbir oleh seorang pengurus maktab, seorang hingga 2 orang, penolong pengurus, 4 orang petugas, 2 orang pembimbing ibadat haji, seorang pegawai perubatan, 3 orang petugas perubatan dan beberapa orang bantu petugas haji. Manakala sesebuah maktab muassasah juga mentadbir oleh orang haji, iaitu diketuai oleh seorang rais muassasah, seorang hingga 2 orang naib rais, 4 orang petugas maktab dan 2 orang mutawif. Jemaah haji diuruskan secara bersama oleh petugas tabung haji dan maktab muassasah. Kesemua petugas haji ini menguruskan lebih kurang 3,000 jemaah haji dalam satu maktab. Petugas haji ini akan menjaga kebajikan dan keselamatan jemaah haji yang berada di Arab Saudi semasa di Madinah ataupun di Mekah. Jemaah haji turut diberi bimbingan dalam urusan ibadat serta diberi bimbingan kaunseling terhadap masalah yang dihadapi oleh para jemaah haji di sana. Sistem kamar berkomputer dilaksanakan oleh petugas haji bagi melancarkan dan memudahkan perjalanan pengurusan penginapan jemaah haji. Yang kelima, saya akan bawa anda semua lihat bagaimana pengurusan ibadah, pengurusan bimbingan ibadat tanah suci. Jemaah haji di setiap maktab dan di zon akan diberi perkhidmatan bimbingan ibadah haji sepanjang musim haji oleh 2 orang pembimbing ibadah haji. Tabung haji menyediakan seorang pakar rujuk ibadah di Ibu Pejabat Tabung Haji di Mekah. Sesi ceramah mengikut penerbangan jemaah disediakan di setiap maktab dan zon secara giliran mengikut jadual yang ditentukan. Semua jemaah haji perlu hadir ke sesi bimbingan dan semua program yang telah dibentukkan oleh pusat perkhidmatan maktab dan zon bagi memahami perjalanan ibadah haji di tanah suci. Segala permasalahan mengenai ibadah haji boleh dirujuk kepada pembimbing ibadah haji ini di setiap maktab.
Yang keenam, pengurusan perkhidmatan perubatan di Tanah Suci. Setiap maktab dan zon disediakan klinik untuk kemudahan jemaah apabila tidak sihat ataupun sakit. Manakala jemaah yang jatuh sakit boleh mendapatkan rawatan di Pusat Rawatan Tabung Haji Shisha Darul Mubarak Mekah dan Klinik Kecemasan Tabung Haji Al-Janadriyah Mekah. Manakala di Madinah pula ialah Pusat Rawatan Tabung Haji Madinah Roha Al-Madinah. Perkhidmatan 20 buah ambulans juga disediakan sekiranya berlaku kecemasan sekitar Mekah, Madinah dan Jummu. Safari wukuf juga disediakan bagi membawa pesakit yang berada di pusat rawatan tabung haji ataupun hospital untuk berada seketika di Padang Arafah bagi menyempurnakan wukuf pada 9 Zulhijjah. Ketujuh, saya akan bawa pula anda melihat bagaimana pengurusan perkhidmatan kewangan di Tanah Suci. Tabung Haji menyediakan perkhidmatan pengeluaran wang di kaunter yang telah disediakan di Ibu Pejabat TH ataupun Tabung Haji. Setiap maktab di Mekah dan setiap zon di Madinah serta penggunaan kad debit Tabung Haji di mesin ATM di Arab Saudi. Kaunter untuk membayar dam dan korban juga turut disediakan di Ibu Pejabat Tabung Haji dan maktab untuk kemudahan jemaah haji. Inilah yang ke-8. Saya akan bawa anda semua melihat bagaimana pengurusan perkhidmatan pihak ketiga. Jemaah haji turut diberi khidmat luar sepanjang musim haji yang merangkumi kenderaan, ziarah, city check-in, kafeteria, lobi, kemudahan telekomunikasi serta pos Malaysia nationwide iaitu penghantaran bagasi dan air zam-zam ke tanah air iaitu Malaysia. Perkhidmatan pihak ketiga, pengangkutan turut disediakan iaitu perjalanan pengangkutan bas intercity dan bas masyair yang boleh memuatkan 40 hingga 50 orang jemaah haji dalam satu masa perjalanan. Akhirnya, saya akan bawa pula anda semua melihat bagaimana pengurusan keberangkatan pulang jemaah haji dari Tanah Suci ke Tanah Air. Notis akan diberikan oleh petugas-petugas haji kepada jemaah dalam masa 5 hingga ke 6 hari berkaitan keberangkatan pulang. Seterusnya, jemaah akan diberi taklimat perjalanan. Bagasi turut ditimbang 5 hari sebelum berlepas di Madinah, manakala di Madinah 3 hari mengikut had berat 3 kilo seorang. Pengambilan bagasi dilakukan dan terus ke kabin pesawat. Jemaah bertolak ke Terminal Haji Jeddah 9 jam ataupun 3 jam dari Madinah sebelum berlepas. Setibanya di Terminal Jeddah ataupun Madinah, bas jemaah haji disambut petugas haji dan dibawa ke tempat rehat, pemeriksaan imigresen dan keselamatan. Seterusnya, jemaah haji harus mematuhi peraturan had berat bagasi dan barang larangan semasa pemeriksaan tersebut. Seterusnya, jemaah menaiki pesawat ke Tanah Air. Setibanya di Dewan Ketibaan di Tanah Air KLIA, para jemaah perlu melalui pemeriksaan pasport
dan Immigration, mengambil bagasi dan pemeriksaan custom. Setiap jemaah haji akan menerima 5 liter air zam-zam di lapangan terbang tanah air iaitu KLIA semasa ketibaan balik dari tanah suci. Setelah selesai segala urusan, jemaah haji boleh menaiki kenderaan untuk pulang ke rumah masing-masing. Semoga semua Duyufur Rahman ataupun jemaah haji Malaysia mendapat haji yang mabrur dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.